Saya cuba meyakinkan pada saudari kuliah ini, pertama sekali ialah manusia ini adalah makhluk yang istimewa yang dijadikan oleh Allah, dan oleh kerana demikian kalau kita membicarakan tentang sains tauhid ke sains agama ke peradaban ke, maka manusialah merupakan kita kata makhluknya yang melakukan kegiatan sains dan teknologi ini. Dan saya telah tunjuk dari segi sejarahnya dan juga gambar dan sebagainya lah. Walaupun di sana ada pandangan dalam teori evolusi, tapi kalau saya nak jelaskan teori evolusi ini dalam Islam telah diperjelaskan dengan panjang lebar oleh Ibnu An-Nafis. Tapi Ibnu An-Nafis tidak menjelaskan teori evolusi ini sebagaimana yang diterangkan oleh Darwin. Dia mengatakan tidak ada benda itu berlaku secara begitu. Kita pun lahir-lahir terus jadi pandai. Macam binatang, dia lahir-lahir kadang-kadang tak boleh terus berlari. Monyet tu dia boleh berlari, kambing pun boleh berlari, manusia tak. Manusia dia sedikit demi sedikit. Itu pun proses evolusi juga. Tapi evolusinya tidaklah menuju kepada manusia ini daripada binatang. Sebab itu kalau kita tengok dalam pendidikan awal yang diajar dalam Islam, kita tidak meletakkan manusia ini sebagai satu kumpulan dengan haiwan. Jadi bila kita belajar, kita ada botani dengan zoologi, kemudian kita kata manusia. Jadi manusia ini kita bincang dari lain, dan apabila kita bincang manusia, kita tak bincang setakat bagaimana keturunan manusia dan sebagainya, tapi kita banyak membicarakan tentang manusia, bagaimana dia membina peradaban, dia membangunkan alam ini sains dan teknologi. Kemudian saya telah pergi kepada sepintas lalu membicarakan tentang tamadun-tamadun silam. Ada 3 tamadun silam yang telah pun berlalu, 2 tamadun silam sebelum kedatangan Islam. Mungkin akan bertanya, ada termasuk saya juga bertanya, selain daripada tamadun Greek dan juga tamadun Byzantium, tak ada ke? Ataupun Firaun ini bila dia bina piramid dalam kita kata tamadun Mesir tua sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi? Jawapannya ya, ada. Seperti saya tunjuk Jericho itu. Saya semalam tengok pimpinan Palestin yang meninggal, dia ditanam di Jericho. Jadi saya sebut dekat isteri saya, tengok kita pergi dulu tempat ni lah. Dan tempat ini adalah bandar yang pertama, dan dia ditanam di sana mayatnya, sebab itu adalah bandar orang Palestin. Okey, tak ada ke? Jawapannya ada, tetapi kita tidak temui tulisan-tulisan yang boleh kita menelusuri sejarah manusia ini. Hatta Firaun pun dia punya tulisan yang ada tu di kertas kertas yang dibuat daripada special Sungai Nil, dia hanya diletakkan di coffin ataupun di keranda Firaun saja, dan juga di sekitar kuburnya. Yang lain tu tak nampak. Begitu juga dengan tamadun Byzantium, walaupun ada tulisan sedikit tapi tak banyak. Tetapi bila datang tamadun Islam, Masya Allah cukup banyak. Dan untuk pengetahuan semualah, ketika saya pergi Turki, ada satu muzium di universiti dekat bandar Kabul, dekat bandar Istanbul, dan dia beritahu kepada saya bahawa tak sampai 20% daripada manuskrip yang ada dalam library ini yang lama ini yang dikaji. Sebab bila jatuhnya Empire Islam Osmaniyah ini, dia orang tutup. Kemudian bila jatuhnya Empire Islam di Andalusia, mereka bakar. Itulah bakar. Jadi orang bukan Islam ni, dia bakar ni memang biasa. Dia nak bakar Quran pun memang kita tahulah dia punya perangai dia macam tu. Jadi sehingga kan kalau di Andalusia, di di Kota Merah ni, di Alhambra, kita dimaklumkan bahawa mereka ni membakar sebab nampak tulisan Jawi dia orang bakar, dia ingat Al-Quran. Jadi oleh kerana demikian, oleh kerana umat Islam ni yang banyak meninggal khazanah ni, apatah lagi dia diabadikan dalam agamanya yang saya dah sebut dah minggu lepas banyak kali. Agama Islam lah satu-satu agama yang amat serius
menekankan umatnya untuk ilmu. Sebab tu saya kadang-kadang saya ponder pada saya lah, fikir, kenapa hari ini kita orang Islam ni tak nak berilmu macam orang dulu? Jawapan yang paling ketara mungkinlah sebab kita dijajah di Afghanistan, di Iraq. Saya sebut tempat ni sebab tempat ni pernah membina tamadun. Di Iraq, di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Maghribi, Morocco sana. Mereka telah membina tamadun. Tapi kenapa? Sebab mereka terjajah dan waktu mereka jajah itu mereka diajar ilmu penjajah ini, pisahkan agama kita dengan aktiviti-aktiviti yang berbentuk sains dan teknologi ataupun aktiviti yang berbentuk mengurus alam dan manusia ini daripada Al-Quran itu. Malah saya dipahamkan Raja Richard yang disebut sebagai Richard the Lionheart itu daripada England, bila sampai dia tak sempat dia berperang sebenarnya dengan Salihuddin Ayyubi ini, melihatkan tingkah laku perangai dan umat Islam itu, mereka mengatakan umat Islam ini tak boleh dikalahkan kecuali kita pisahkan mereka daripada Al-Quran. Kata kita pisahkan mereka ini daripada agama mereka. Sebab tuntutan agama mereka itu cukup hebat. Amalan mereka itu cukup hebat. Sehingga kan bila mereka berperang dengan kita pun terasa kehebatan Islam mereka itu. Amalan Islam mereka itu. Okey, jadi itulah sebabnya kenapa tamadun Islam ini dapat diabadikan. Kemudian lahir tamadun Barat yang kita ada sekarang ini, dan tamadun Barat hari ini saya tak nak cerita lama dengan dia sebab bukan subjek kita ni, subjek kita sains tauhid. Sebab dia berlakunya pertelingkahan di antara golongan gereja dan ahli sains. Yang jelas ialah Galileo Galilei yang lahir sama dengan Pope Urban VIII, yang kawan dia pun sama-sama pergi gereja sekali, sama-sama belajar sekali. Dan bila Pope Urban VIII ini menjadi penguasa, menjadi padri pada ketika itu juga penguasa. Dia jadi padri, dia menguasai, dia juga pemerintah. Dan Galileo Galilei ini mengambil jalan untuk meneruskan lebih dalam sains, tapi tak disebut kenapa. Tetapi saya rasa sebab dia membaca banyak buku-buku daripada ilmuwan Islam ini. Pada tahun 1611, beliau telah diberi award oleh Pope Urban VIII ini kerana kepintarannya. Dan kalau kita baca tulisan hari ini, beliau lah dikatakan orang pertama yang mengatakan bumi ini mengelilingi matahari ataupun heliocentrik. Walhal beliau dapat benda ini daripada Al-Biruni. Saya dah tunjuk gambar Al-Biruni dengan petanya. Dan telah pun meramalkan berlakunya gerhana bulan dan matahari dan sebagainya lah. Sebab itu saya rasa banyak khazanah itu daripada Al-Biruni. Kemudian pada tahun 1616, 5 tahun kemudian, setelah dia punya keyakinan yang agak tinggi, maka beranilah Galileo Galilei mengatakan bahawa bumi yang aku pijak ini mengelilingi matahari. Dan akibat daripada kata-katanya ini, dia setelah ditangkap, kemudian diadili di Mahkamah Inquisition, Mahkamah Gereja, dan didapati dia bersalah. Oleh kerana dia bersalah, maka hukumannya ialah dia dipenjara di rumah dia. Dan kebetulan anak muridnya yang bernama Giordano Bruno, kemudiannya menyeluduk keluar tulisannya itu, kerana Bruno ni dia terlalu taksub dengan Al-Biruni ini, dan dia kerap pergi jumpa Al-Biruni, dan dia membawa pula tulisan-tulisan Al-Biruni dengan kawan-kawan dia bincang sebagainya, dan akhirnya dia juga dihukum, dibawa ke muka pengadilan dan hukum, tapi hukumnya sebab dia orang tak apa hebat, tak berkawan dengan pemimpin, akhirnya dia dihukum dibakar hidup-hidup. Itu dihukum bunuh lah. Tapi bunuhnya itu dengan dibakar hidup-hidup ketika itu. So akibatnya ahli-ahli sains yang bangun Renaissance ini mengatakan no, we are not doing anything. Kami tidak buat apa-apa. We still Christian, we still menerima ini, tetapi kami hanya menerangkan di persegi aspek saintifik, dan kita boleh buktikan secara saintifik ini bahawa bumi ini matahari. So saya boleh menerima akal saya ini kalau boleh dihujahkan melalui rasional demikian. Tetapi pihak church, gereja tak boleh menjawabnya itu. Dan akhirnya simpati masyarakat ni kepada ahli sains makin meningkat, dan mereka mengambil satu pendekatan, iaitu satu agama ini satu, dan kita jangan pisahkan. Kita jangan sekalikan, kita pisahkan untuk aktivitinya. Itu permulaan
bagaimana agama ini dipisahkan, dan apabila golongan gereja tidak lagi memegang tampuk pemerintahan, maka makin berleluasa lah sehingga mereka ini, ya, kalau kita tengok sekarang ni lah, sampai LGBT. Sebabnya kalau kita tanya, mereka kata mereka mungkin beragama Kristian dan pergi church. Tetapi apa yang dia buat itu bertentangan dengan apa yang diajar. Sebab tu orang Kristian sendiri, kalau kita jumpa yang pernah masuk Islam atau yang masuk Islam sendiri, dia mengatakan saya masuk Islam ni kerana saya nak menyempurnakan apa yang diajar dalam Bible, apa yang diajar oleh agama Kristian. Kenapa? Pertamanya sekali, Nabi Isa bersunat, maka saya pun nak bersunat. Yang kedua, Nabi Isa berjumpa orang, dia beri salam. Assalamualaikum, salam. Kalau bahasa Hebrew tu, salam, salam lah, salam juga. Jadi perkataan salam ini adalah perkataan yang setiagat digunakan. Jadi orang Islam pun memberi salam. Yang ketiganya disebut bila Nabi Isa ini, bila dia menyembah Tuhannya, dia akan meletakkan dahinya di tanah. Pada masa itu ke tanah di lantai. So dia kata orang Islam itulah. So saya jadi Islam kerana saya nak justify apa yang diajar dalam ini. So sampai begitu sekali lah. Ada banyak lagi lah hujannya. Saya tak nak pergi ke situ. So akhirnya ilmu sains yang dibangun dari sikit demi sikit tidak pergi kepada Tuhan, dan akhirnya lahirlah dinamakan sains sekular ini. Of course dalam semua masyarakat ada golongan yang ekstrim. Ya, ekstrim kita pun kadang-kadang nak jadi ekstrim juga sehingga kita sanggup mengatakan orang ini terkeluar agama dan sebagainya. Ada golongan yang begitu. So dalam agama Kristian ada, dalam agama Hindu ada, dalam agama Buddha ada, dalam semua agama Islam pun ada. Orang yang agak ekstrim dalam dia punya pandangan. Ekstrim di sini bermaksud dia hanya melihat Islam tu, melihat agamanya itu di satu sudut saja. Walhal kalau kita sebut dalam Islam ni, agama lain saya tak nak sebut, Islam ni nizam hayat, sistem hidup. Jadi ada semualah. Cara nak makan, cara nak minum, cara nak takbir negara, cara mendirikan rumah tangga, cara nak menuntut ilmu, cara nak memurka bumi alam. Tentu agak berbeza orang Melayu dengan orang Arab. Sebab Allah Taala menyebut apa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku jadikan kamu daripada lelaki dan wanita, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu kena mengenal. Maka bila kita kata kita berbangsa-bangsa, kita Islam, tapi bangsa kita Melayu. Bezalah dengan orang Arab. Mungkin cara bergaul, cara bergurau senda dan sebagainya tak sama dengan orang Melayu. Tapi diperbolehkan. Hanya yang tak bolehnya tentang ibadah mahdoh ini, semayang tetap. Kalau Zuhur 4 rakaat lah. Kalau Maghrib 3 rakaat. Kalau cuba tambah, dia bukan Islam. Tak kira lah mazhab apa-apa, kalau dia kata Maghrib 4 rakaat, dia bukan Islam. Walaupun nawaitu untuk sebab tak ikut ini. Tapi kalau dalam membina, kita katakan gaya hidup, orang Malaysia ni suka makan nasi, orang Arab suka makan roti, itu tak ada masalah. Tapi golongan yang ekstrim ni maksud saya adalah yang melihat Islam ni hanya nak sampai tak nak makan nasi, nak makan roti, sebab Rasulullah makan roti, katakanlah gitu. Jadi di situ disebut ekstrim. Dulu saya tak pernah percaya ekstrim ni, sebab sama ada masuk Islam atau dosa. Rupanya bila saya perhati dalam masyarakat ada golongan yang macam tu, dan akhirnya berkelahi pada. Okey. Akhirnya dalam sains, bidang sains ni, maka mereka bangunkan sains ni dengan Tuhan yang tepi. Sebab itu saya sebut sains barat ini terbangun dengan 2 entiti. Satu manusia, satu alam. Okey. Kemudian kita nak pergi pada sains kita ni, dalam sains Islam ni dia ada 3 entiti. Entiti pertama ialah Tuhan. Okey, saya nak pergi kepada ni. Ini kita sambung yang dulu . Okey, saya ingat saya sambung dulu ni. Kita ada 3 entiti yang perlu kita fahami. Okey, saya dah sebut dah. Pertama, kalau bila kita nak kembalikan kepada sains Islam ini, kita ada 3 kerangka. Satu, kita kena fahami sains yang kita ada ini ni. Sains kita sekarang ni sains apa? Dan apa orang putih kita epistemologi. Apa kerangka yang membina ilmu sains sekarang? Kerangkanya saya dah sebut minggu lepas, manusia dan alam. Dan manusia ada satu potensi untuk memahami tabiat alam ini. Dan dia pun lihatlah alam ini dan membenarkan hujahnya luar daripada itu dia tak terima. Tapi dalam Islam, saya sebut, dalam Islam kita ada 3 entiti. Satu Tuhan, satu manusia, satu alam.
Dan ketiga-tiga ini ada fungsinya yang berbeza. Yang dilihat secara berbeza. Pertama ialah Allah ini adalah tempat sasaran kita, tempat sasaran ilmu kita, tempat sasaran amalan kita, tempat nawaitu kita itu kerana Allah lah. Kahwin kerana Allah, belajar kerana Allah, pergi kuliah kerana Allah, tak ada. Nak pergi bilik air pun kerana Allah. Sebab dia sasaran. Iaitu disebut Allahus Samad. Allah yang segala-galanya bergantung pada dia. Saya makan nasi, yang mengenyangkan tu Allah Ta'ala. Sebab tu orang dulu, masa zaman saya kecil-kecil lah, Tok Guru tanya, so kamu lapar buat apa? Saya makanlah. Makan apa? Makan nasi. Apa yang mengenyangkan kamu? Kalau kita kata nasi, dia kata salah. Yang mengenyangkan kita itu adalah Allah. Nasi itu kita makan ya. Jadi nasi itu hanya penyebab kepada kenyang. Tetapi yang menyebabkan kenyang itu Allah. Saya sayang dekat anak-anak saya, isteri saya. Maka saya belilah, buatlah rumah, belilah kereta apa semua. Tetapi yang sayang itu bukan kerana keretanya, bukan kerana rumahnya. Tapi Allah. Ada syarat. Syaratnya kena ikhlas, kena jujur, kena buat kerana Allah. Kalau buat kerana Allah itu tidak boleh ada agenda lain lah. Ataupun ada agenda yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah itu. Jadi samalah dengan api. Api yang panas itu membakar. Memang ciri api itu membakar. Tetapi kebolehan api nak membakar itu bukan terletak kepada api itu sendiri, tetapi izin Allah. Pisau yang tajam itu memotong, tetapi bolehnya itu potong itu bukan letak kepada pisau, izin Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim, apabila Allah Taala memerintahkan dia menyembelih anaknya Ismail, dan bila dia pun tak sanggup melihat anaknya sebab dia sembelih itu, dia pun terus jalan, dia paling ke belakang, dia tengok anaknya ikut dia. Dan tempat yang dia pergi tengok tempat tadi rupanya ada kipas. Jadi walaupun Nabi Ibrahim itu memastikan bahawa pedangnya atau pisaunya itu tajam sekali untuk dia sembelih, tetapi yang mati itu bukan kerja dia, itu kerja Allah. Itu sama dengan kita. Kita kalau kita buat kerja sungguh-sungguh ini, kejayaan itu serah pada Allah. Kita dah belajar bersungguh-sungguh buat homework semua, pun tak pandai. Itu kerana Allah Ta'ala mungkin merancang benda lain untuk kita. Sebab kadang-kadang kita tak pandai. Ada seorang tu dia tak mampu pandai, tapi dia nak spot soalan, nak pandai juga tipu orang. Akhirnya kalau dia lulus pun, dia merosak diri dia. Sebab bila dia bagi masalah sebenarnya, tak selesai. Sebab masa dia belajar dulu, dia spot soalan, dia tipu dalam kelas dan sebagainya. So macam mana dia berjawab? Jadi kalau kita tengok benda-benda macam itu lagi salah lah. Sebab dalam Islam ni ada kaedahnya, al-ghayah la tubarrir wasilah, matlamat tidak menghalalkan cara. Kemudian yang kedua manusia. Manusia ini khalifah Allah. Kita selain daripada kita duduk macam binatang, makan, minum, apa semualah, kita ada tugas lain. Tugas kita ialah untuk memakmurkan alam ini, untuk menguruskan alam ini. Alam ini termasuklah yang bernama manusia, tumbuh-tumbuhan, pokok, obat-ubatan atau sebagainya. Makhluk yang lain, malaikat tidak diamanahkan sebagai khalifah. Dan kita mampu melaksanakannya. Sebab Allah Ta'ala bagi, saya tak tahu ada tak, tapi kita diberikan kemampuan yang tak ada oleh makhluk lain. Iaitu kita diberikan akal. Pertama sekali bukan akal, kita diberikan roh. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kalau saudara baca dalam surah As-Sajdah pada hari Jumaat itu dia kata allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu dengan sebab kejadian dan menjadikan manusia itu daripada tanah. Thumma ja'alna min sulalatin min ma'in mahin, dan kemudiannya itu keturunan yang berikutnya atau generasi berikutnya tidak lagi daripada tanah tapi min mahina, iaitu air hina, air mani. Kemudian setelah bertemu sperm dan ovum ini dia kata thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, dan kemudiannya itu aku tiupkan rohku ke dalam anak Adam yang berada dalam rahim ibu ni. Sebab tu bila ditanya kepada Imam Syafi'i apa beza manusia dengan makhluk yang lain, dia tak kata kerana manusia ada akal. Imam Syafi'i tak kata macam tu. Dia kata manusia ini dia ada roh milik Allah dalam dirinya. Lembu kambing tak ada. Sebab itu roh ini membolehkan kita beramal dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Amanah, jumlah, lapang dada, tunai jalan. Tak ada. Saya tak kata teruknya binatang ni, orang janji pukul 5, 5.30 tak datang lagi. Dia tak kata macam tu. Sebab dia itu bukan sifat dia. Teruknya binatang ni sebab dia bogil. Memang begitu. Manusia disuruh taurat. Jadi yang pertama untuk bangun roh adalah beramal dengan sifat mahmudah. Yang kedua menjauhi sifat mazmumah. Kita tahu sifat mazmumah sifat keji. Kata ke orang mengumpat teman-teman dekat election ni dengan suasana putih dan macam-macam cabaran yang cukup besar.
Saya sendirilah untuk mendengar. Kadang-kadang sehingga kita tak tahu lagi mana satu berita benar dan satu berita palsu. Dan kadang-kadang berita itu benar, tapi disaluti oleh agenda-agenda palsu. Itu jadi masalah kita. Dan kita tidak arif dengan itu. Dan yang ketiganya, jangan makan benda yang haram. Sebab tu orang Islam ni dia tak makan bangkai, dia tak makan babi, dia tak minum arak, dia tak minum. Sebab tengok orang Islam, dia minum air. The best drink, air. Yang keduanya susu. Air lah. Yang lain dia tak ada. Saya kena buat joke juga. Jus pun kadang kita tak guna air, kita gunakan air untuk baca bismillah, air zam-zam misalnya kita baca, minta doa kepada Allah bersihkanlah jiwa. Kita tak gunakan jus apple juice ke ataupun orange juice ke untuk baca doa. Sebab air. Kemudian yang tak makan benda haram, yang keempatnya kita kena tunai hak sama manusia. Kalau saya jadi pensyarah, saya kena tunai hak saudara ni. Hak saudara-saudari yang jadi pelajar, yang bayuran ni. Kalau saya jadi suami, saya kena tunaikan hak isteri saya. Memang ada benda yang kita tak setuju dengan isteri kita. Sebab dia perempuan, saya lelaki. Mana saya boleh fahami jiwa dia, perasaan dia. Saya tak boleh sebab dia, jiwa seorang perempuan tak sama dengan jiwa seorang lelaki. Perasaan seorang perempuan tak sama dengan lelaki. Tetapi saya nak jadi suami dia. Saya kena menguruskan dia. Jadi sebab itu kita kena tunai hak isteri kita, hak anak-anak kita, hak pak mentua kita, hak jiran tetangga kita, hak ahli masyarakat dengan pergi surau atau masjid. Itu hak tu. Ini duduk dalam satu kampung sampai orang tak kenal kita. Pelik kan? Bila mati, bila kenduri baru orang kenal. Jadi, itu masalah. Sebab dia tidak menunaikan hak. Dan yang kelimanya, hak Allah. Kalau dah kita menerima Islam ni sebagai agama kita, kalau Allah Ta'ala suruh solat, kena solat lah. Ini nak ditanya pula solat macam mana lah, begini-beginilah. Tak payah solat saja. Kalau dia suruh puasa, puasa. Puasa lillahi ta'ala. Sebab tu kalau orang tanya saya, apakah puasa ini menyihatkan badan? Tak ada saya tengok ayat Quran yang mengatakan tentang puasa ni. Dia kata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Dia tak kata moga-moga kamu sihat. Dia kata moga-moga kita bertakwa. Moga-moga kita mendekatkan diri kepada Allah. Moga-moga hubungan dengan kita, dengan Allah ini lebih dekat. Sebab itu orang berpuasa apabila dia mensyukuri nikmat Allah. Lulus exam dengan baik ke, ataupun dia dapat suami yang baik ke, dapat isteri yang baik ke, dia berpuasa. So, ini semua dilakukan manusia ini sebab dia tahu siapa dirinya. Yang ketiganya alam. Alam ini adalah amanah Allah kepada kita. Dah saya sebut dah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati ja'alul khalifah, dan ingatlah Tuhanmu berkata kepada mereka, bahawa turunkan di bumi seorang khalifah, dan khalifah ini tugasnya menjaga alam ini, menguruskan alam adalah amanah sebenarnya. Itu alam ini menjadi tercemar kerana ada manusia yang tidak amanah. Yang tidak amanah yang berada di muka bumi ini, makan sehingga membazir dan sebagainya. Okey, saya tidak ini kita faham. Balik kepada sains kita ini. Kita juga maka akan berlaku pertembungan. Kenapa? Satu sains yang dibangunkan oleh sekular yang membicarakan tentang manusia dan alam. Satu lagi ialah Tuhan, manusia dan alam. So dalam manusia dan alam ini, maka kebenaran itu ialah api yang panas membakar. Tak ada pisau yang tajam memotong. Jadi kalau nak potong, kena carilah pisau yang tajam. Kabel tembaga mengalirkan elektrik. Getah tidak mengalirkan elektrik. Jadi saya hanya mengkaji sekali itu ialah. Tapi bila kita bertemu dengan sains Islam, sebab dia ada tiga entiti dalam Al-Quran mengatakan bahawa, ambil contoh yang sama, Nabi Ibrahim dicampur anak api tak terbakar. Jadi timbul dua kebenaran ni. Satu kebenaran hujah sains sekular yang dasarnya adalah manusia dan alam. Yang keduanya ialah ada Tuhan, ada manusia, ada alam, dan menceritakan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim dicampur anak api yang bergejolak tapi tak terbakar. So secara amnya untuk publik, untuk orang awam, yang mana satu betul? Kalau dia mengatakan bahawa Al-Quran tak betul, maknanya dia menggunakan hujah yang pertama, iaitu hujah sains sekular. Jadi hujah sains sekular tak akan selari dengan hujah sains tauhidik ini. Ini kita bermula dengan sains tauhidik ini.
sains yang ada Tuhan. So jawapannya sekarang ni Al-Quran benar. Jadi macam mana kita cerita Al-Quran itu benar? Jadi ini berlaku pertembungan di antara kedua premis ilmu ini. Satu ilmu yang didasarkan kepada manusia dan alam, satu lagi Tuhan, manusia dan alam. Jadi bila kita banding dia ada begitu. Jadi sekarang ni kalau saya juga nak menjelaskan kejadian manusia ini daripada katakan orang kata manusia ini jadi ape, monyet dalam teori evolusi. Kemudian Prof percaya tak? Ya dia belajar itu memang itu, tapi Tuhan tidak ada. Bila kita baca Quran, Allah Taala kata kita ini adalah khalifah Allah yang didatangkan daripada surga sana dan diturunkan ke muka bumi ini. Yang dia pula kata, jadi yang mana satu benar? Dia akan menolak kita kerana pemikirannya sekular. Itulah jawapannya. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, tapi berfikirnya itu masih dalam kerangka sekular. Iaitu Tuhan tidak wujud di dalam pemikiran saintifik. Tapi kalau Tuhan wujud, dia akan pergi macam saya sebut. Siapa manusia ini? Manusia ini khalifah Allah. Apa kerja khalifah Allah ini? Membangunkan alam ini. Apa tanda dia membangunkan alam ini? Ya, dia membangunkan penempatan. Dia tanam pokok, dia bela kambing, dan ini adalah makhluk yang tak ada buat. Jadi kalau begitu, mari kita lihat apa kesan-kesan yang ditinggalnya. Itu yang saya bawa kuliah saya ke situ. Maka kita tengok di mana permulaan peradaban kita itu. So, peradaban kita bermula dengan lahirnya Nabi Adam ke muka bumi ini. Hanya saya untuk mengingatkan kita semua, Nabi Adam dan Siti Hawa dicipta, dijadikan Allah dalam syurga. Tetapi kita dilahirkan, saya tak kata kita jadi, kita dilahirkan oleh Siti Hawa dengan suaminya Adam di dunia. Tetapi akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali di sana ada syurga dan neraka. Dan orang Islam percaya ke situ. Sebab itu bila kita baca talqin dan kubur kan, malaikat itu benar, mati itu benar, azab kubur itu benar. So kalau kita nak benar macam mana? Sebab dia tidak menggunakan pendekatan agama. Dia menggunakan pendekatan logik akal yang sains yang pertama tadi, asas pembangunan sainsnya itu. Okey, jadi dengan demikian bagaimana kita nak serasikan, nak buat satu, nak compatible, nak supaya hujah agama, ada orang kata kalau itu sudah agama lah benar. Dan hujahnya dia kedua-duanya benar. Api yang paling masih dibakar. Tapi dalam kes Nabi Ibrahim tak dibakar. Jadi kita kena pergilah kepada ayat Quran ini. Okey. So ayat Quran ini ialah ini yang saya sebut ni, cerita Nabi Ibrahim minggu lepas, dan saya sebut ayat ini ialah qul huwallahu ahad. Iaitu katakanlah Allah itu esa. Allah itu siapa? Yang bergantung segalanya itu kepada dia. Jadi Allah Ta'ala boleh jadikan satu lagi fenomena, iaitu fenomena yang disebutkan sebagai, bukan fenomena saintifik, tetapi dia disebut sebagai mukjizat. Yang disebut sebagai mukjizat. Sebab tu mukjizat ini dia tak berlaku berulang-ulang. Dia berlaku sekali, ya, itu sifat mukjizat. Nabi Ibrahim campak dalam api tak terbakar, itu mukjizat. Rasulullah Isra' Mi'raj, itu mukjizat. Nabi Musa menyeberang laut, itu mukjizat. Tak boleh berulang kali. Sebab itu Fir'aun pun begitu. Jadi dalam Islam kita percaya kepada wujudnya mukjizat. Wujudnya satu fenomena yang Allah Ta'ala jadikan, tetapi tak boleh kita terangkan. Dan kita tidak ada kemampuan untuk menerangkannya itu. Sebab itu bila orang banyak tanya sangat, Allah Ta'ala kata, ilmu kamu ini, kalau ilmu yang ada pada Allah ini, kalau dijadikan pokok-pokok ini sebagai kalamnya, dan seluruh lautan dan sungai ini sebagai dakwatnya, maka kalau kamu ingin tulis ilmu Allah, tak habis. Hebatnya macam mana? Kalau kamu pakat sama-sama kamu, sudah beribu-ribu kamu dah, daripada sampai dulu sampai sekarang, untuk menerangkan ilmu Allah, tak akan mampu. Jadi ilmu Allah sudah ada luas. Jadi kita percaya kepada itu. Itu ayat Quran yang saya baca itu semua ayat Quran. Nanti kita tengok. Saya tak tahu semua ada di sini. Saya dah sebut dah di awal tu. Di awal kuliah saya dulu. Saya dah lupa ayat berapa. So inilah
kenapa kita sebut sebagai sains tauhid? Sebab surah Al-Ikhlas ini juga disebut sebagai surah tauhid. Jadi surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang Sayyidina Ali kata, kalau nak disyarahkan ini tak cukup. Tak cukup apa kitab dibawa oleh unta, 10 ekor unta, 20 ekor, tak cukup untuk menjelaskannya. Terlalu luas itu tentang sifat Allah. Itu pertama nak sebut tempat tentang keesaan Allah. Yang kedua bahawa segala makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bergantung kepada Allah. Sebab itu walaupun hasrat Raja Namrud nak membunuh Nabi Ibrahim, Musa, dan Nabi Ibrahim ini adalah orang yang baik, orang jujur, orang ikhlas, orang yang amanah, orang itu nak dibunuhkan. Tentulah Allah Taala sendiri menyebut dalam hadis bahawa doa orang yang dizalimi, doa orang yang difitnah itu tidak ada hijabnya. So bayangkanlah. So dia yang tidak beranak dan tidak diperanakkan ini untuk menafikan Kristian. Beranak pun tidak, diperanak pun tidak. Dan tidak ada sesuatu kalau terlintas di kepala kamu macam mana pun tak ada yang setara dengan dia. Hatta yang terlintas dengan kepala kita pun. So ini adalah sifat tauhid. Sebab itu kami menamakan dia sebagai sains tauhid untuk menggantikan sains Islam yang nampaknya agak confused. Sebab nama sains Islam itu boleh diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai ulumul Islam. Jadi the science of Islam ataupun the knowledge of Islam. Jadi kelang kabut sikit nanti bila nak terangkan. Okey. Jadi saya nak terang sedikit tentang pandangan ilmuwan dulu kalau kita baca Al-Biruni. Al-Biruni ni dia tapi sebab buku dia Inggeris dia kata kalau kita nak tengok hebatnya Tuhan itu tak perlulah fikir macam mana bentuk zat Tuhan itu. Kalau nak tengok saya ni, minta maaf lah kan. Mungkin ada orang terpegun juga dengan kuliah saya ni. Tapi kalau nak tahu itu, kalau saya tak ada pun, orang tahu, di proses ini, dia boleh gambarkan dia macam tu. Kalau saya kata, gelas ini cantik. Jadi orang yang buat juga hebat. Jadi kata Al-Biruni, kita tengok alam ni. Sebab dia ahli sains, Al-Biruni. Cuba tengok alam ni, berstruktur dan cukup hebat. Jadi tentulah yang menciptakan itu juga lebih hebat. Sebab dia kata, in order to be closer to God, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, we must be able to understand God creation. Kita mesti mampu untuk memahami bagaimana ya ciptaan Allah ini. Dengan kata lain, understanding God creation ini bermaksud sains teknologi. Memahami bagaimana air, bagaimana al-Quran Allah, bagaimana Allah Taala telah menurunkan hujan di langit. Yang hujan itu bukan datang dari langit itu saja. Dia berasal dari air longkang, air kotor, air najis. Tetapi bila ditimpa sinaran matahari, dia terperuap, dia ringan, maka dia naik ke atas. Digerakkan oleh awan dan tiba sampai masanya dia turunnya sebuah hujan. Jadi air bersih. Walaupun asalnya itu air kotor dan air itu bersih dan bukan hanya bersih, dia boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan bila tumbuhan-tumbuhan hidup itu, maka di sana di bawahnya akan terdapat berbagai binatang itu. Nampak ayat Allah Taala menggambarkan. So jadi kata Al-Biruni, if you understand bagaimana tabi'i alam ini, alam yang hebat, maka di sana kamu dapat mengenal Tuhan. Sebab itu ini pendekatan dia dah. So dan Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan sebab kejadian. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Saya dah sebut ayat ni banyak kali lah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, jadi kalau demikian sebab oleh kerana Allah Taala menciptakan sesuatu itu dengan sebab kejadian, jadi kita tengok bagaimana dia jadi, hebat dah. Nampaklah kehebatan Allah yang menjadikan. Memahami alam ciptaan Tuhan bukan sekadar memahami secara saintifik saja, tetapi memahami juga makna dan rahsia yang terkandung dalamnya. Saya sebut tadi, ayat Quran itu hanya mengatakan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna sama musadu anwanuhu kadzalika wa minal jibali judadun bihum humrun mukhtalifun anwanuha wa minan nas wa dawabi wal al'ami mukhtalifun anwanuhu kadzalika sungguhnya mereka yang takut innama yasyallahu min ibadihi ulama, semua yang takut kepada Allah itu ialah ilmuwan. Dan ilmuwan di sini atau ulama. Ulama di sini satu gelaran khas yang diberi kepada ahli sains yang boleh melihat ciri-ciri alam tabi'i ini. So ini yang Allah Taala minta kita buat. So dengan memahami ini, Allah Taala hanya kata begitu saja.
maka kita cuba memahami rahsia-rahsia di sebalik itu. Maka dengan memahami rahsia ini, kita akan meningkatkan pengetahuan kita. Dan juga meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah. So, segala alam ini kepada Al-Biruni dianggapkan ini sebagai the sign of God lah. Okey, ini saya cepat sikit lah. Masa saya dah lalan. Kemudian Ibn Haytham. Al-Biruni, Ibn Haytham, Ibn Sina. Mereka ini lahir sezaman. Tetapi dengan 3 tempat yang berbeza. Dengan 3 disiplin ilmu yang berbeza. Dan banyak orang kaji mereka ni. Antara yang orang kaji ialah debate ataupun koresponden di antara Al-Biruni dengan Ibn Sina. Ini nak jawab yang ada saudara Ibn Sina murtad. Saya tak suka guna hukum orang lah. Tapi tengok debate dia orang ni, hebat betul. Mereka membicarakan tentang penciptaan alam ni, bertanya dengan apa maknanya sebagainya. So, Ibn Haytham ini kebetulan saya mengisi tesis PhD ni. Ada satu buku yang dari Haytham. Al-Haytham ni terkenal buku dengan Al-Manazir. Al-Manazir ni book of optics yang digunakan lebih 500 tahun dalam universiti lah. Itu. Tetapi dia ada tulis buku kecil. 40 muka surat dia. Samarah Al-Hikmah. Dan buku ini seluruhannya itu dalam Arabic text tu diletakkan dalam attachment ataupun dalam appendix PhD thesis tu. Jadi pelajar PhD ini cuba kaji pemikiran Ibn Haytham tentang sumber ilmu. Lalu dia kata, Ibn Haytham kata begini, dia mengambil ayat Quran, inna fi khalqis samawati, ini ayat surah Ali Imran ni, ayat 191 192. Kan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan terdapat peredaran malam siang itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang men of understanding. Dalam bahasa Melayu kita sebut mereka yang berfikir lah. Tapi dia kata bukan fikir saja, understand. Bukan fikir kerana objek jatuh, tapi memahami. Dan dia kata kepada dia, Ibn Haytham, dia kata ini seolah-olah ayat-ayat Allah yang merawikan, narrated something to me. Jadi narration kita ada 2 daripada Allah ni. Satu ialah satu adalah satu adalah perawian yang dirawikan oleh sahabat-sahabat di Rasulullah. Yang kedua dia kata alam itu sendiri sedang merawikan maknanya sedang menceritakan sesuatu kepada kita. Harimau makan kambing ke, dia menceritakan sesuatu kepada kita. So jadi dia kata fenomena alam ini kena dilihat sebagai tanda-tanda yang Allah Ta'ala sebut sebagai ulul albab tadi. Itu hebat lagi. Jadi kepada saya, kalau itu begini, dia sains lah. Yang hari ini kita sebut sebagai sains. So khabar ini ada 2. Satu hadis, satu ialah fenomena alam ini. Sebab alam ini dia akan ikut tabi'i dia. Dia akan ikut satu tabi'i, satu sunnat Allah. Kerana Allah. Dia tak boleh keluar daripada tabi'i dan kena Allah ini. Oleh kerana demikian, bila kita tengok dia punya tabi'i dia, maka kita akan dapat memahami seolah-olahnya tanda-tanda kebesaran Allah itu. Itu pandangan dia lah. Dan satu lagi, jadi dia kata ada 3 Al-Quran, memanglah tak buka. Satu lagi hadis, kena hati-hati sebab ada hadis yang marfu', hadis yang tak sahih, hadis yang tidak ahwad dan sebagainya. Dan yang ketiga ni ialah fenomena alam. Yang kepada dia fenomena alam juga tidak menipu. Dan kita boleh lihat sampai hari ini. Jadi dengan kata lain, yang ketiga ini adalah sains dan teknologi. Ini kepada Ibn Haytham. So saya nak pergi hujah ni, selalu kita bina skema kita ni. So kepada Ibn Haytham tidak wujud pertentangan di antara ketiga-tiga ini. Ketiga sumber ilmu ini. Masalahnya ialah bagaimana kita melihat kebenaran itu. Seperti yang saya beri contoh tadi, apabila bertembungnya di antara paradigma sains, western science sekular, dengan sains tauhidik, ini jadi masalah. Sebabnya, ahli sains yang belajar sains sekular ini tak belajar dengan agama. Dia belajar agama, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu sajalah. Kemudian, yang belajar agama pula tak belajar benda ini. So, akhirnya, sebab itu, bila kita bawa kebenaran daripada
Al-Quran ni, dia tak percaya sebab dia Al-Quran. Tapi bila dia nak berhujah, dia tak boleh. Bila dia tak boleh berhujah, maka timbul quote-unquote kesangsian. Dan pada saya, sanksi ini adalah bisikan syaitan. Dan kita jangan biar kesangsian kita itu di situ saja. Minta maaflah kalau saya mengambil masa yang cukup lama. Bidang saya fizik, sebab solar energi. Dengan ada kumpulan di UKM ini, dan saya masih sampai mengharapkan supaya kumpulan ini diwujudkan, supaya kita tidak membiarkan diri kita sentiasa sanksi. Sebab ini bahaya. Dan kita merasakan bahawa sains tauhid ini lebih luas skopnya dan lebih memberi kedamaian kepada dunia ini. Ataupun mendatangkan natijah yang baiklah kepada seluruh manusia ini. Okey, mari kita tengok kata kita dah bersetuju dengan saya bahawa di sana adanya sains tauhid sebagainya. Macam mana kita lihat? Saya lihat bila saya ini minta maaf, ini saya lah. Bila saya duk baca Al-Quran, cuba memahami maknanya. Saya ni bukan orang daripada syariah, undang-undang, atau juga orang bukan politik yang sebagainya, tapi saya ahli sains biasa. Saya tengok ayat Quran ni, saya tak tahu saudara-saudari. Saya dapat kelaskan ayat Quran ni ke dalam 3 kategori. Kategori pertama ialah kategori ayat yang berhubung dengan keimanan, dengan solat, zakat, yang disebut selalunya surah-surah makiyah lah. Tapi ayat-ayat ini biasanya dia membina akidah, dia membina falsafah, dia membina dasar atau prinsip. Sebagai seorang Islam, ini prinsipnya. Ini ayat ni. Nanti saya sebutlah ayat itu apa. Yang kedua ialah ayat-ayat yang berhubung dengan cara kita nak hidup, bersosial. Bagaimana kita nak berkawan, bagaimana kita nak menggauli isteri kita, bagaimana kita nak menggauli anak-anak kita, bagaimana guru nak menggauli pelajarnya, bagaimana pelajar nak berguru dengan seorang gurunya dan sebagainya. Ini hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiganya kita dapat lihat ayat-ayat yang berhubung dengan fenomena alam. Tengok ayat Quran, ada 3 perkara ini ya. Walaupun diceritakan tentang cerita-cerita sejarah Nabi Hud, Nabi Saleh sebagainya, yang tak diceritakan kepada kita bahawa kalau kehidupan sosial kita tak sempurna, kalau kita LGBT sebagainya, tunggulah. Kaum yang dulu dah aku musnahkan dah. Bukan macam tu lah. Sebab kehidupan tu memang tak betul. Memang tak betul, maka Allah Ta'ala tidak mengizinkan dan dengan demikian Allah Ta'ala musnahkan. Dan kita pun akan Allah Ta'ala musnahkan. Tapi bila? Wallahualam. So, ada 3 ayat. Satu ayat yang berhubung dengan keimanan, ayat yang berhubung dengan konsep hidup, akidah dan sebagainya. Yang kedua hubungan sosial, yang ketiga ni adalah alam. Yang saya nak pergi yang pertama ni yang kita tahulah kan. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah itu adalah Islam. Ali Imran. Aqimus salah wa atu zakah. So, warka'u ma'ar raka'in. Maka berrukuklah. Jadi ini ayat yang dia perintah kita. Ayat pun nampak macam dia perintah kita. Aqimus salah, dirikanlah salat. Jadi, dirikanlah salat. Jangan ditanya lagi. Kalau tanya, kenapa nak solat? Kenapa ini? Jawapannya tak solatlah dia. Jadi, jangan keterlaluan dalam bertanya hal yang ini. Kenapa zakat? Zakat ni dekat fitrah. Saya orang kaya, saya duit banyak. Kenapa sengatan beras? Dia orang miskin. Kenapa dia sengatan beras? Tak tanyalah. Kenapa tawaf 7 kali pusingan? Kenapa pakai ihram untuk lelaki hanya 2 kain saja? Underwear pun tak boleh pakai. Kalau terlondeh macam mana? Terlondeh pun tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Mana saya tahu. Mana tahu. Kenapa semayang mesti menghadap kiblat? Mana kita tahu. Jadi jangan tanya-tanya benda yang ni. Kalau jadi orang Islam, aslamna itu maknanya kita patuh perintah Allah. Kita dah menerima bahawa di sana ada Allah, bukan di sana, di sini. Sebab Allah dekat dengan kita. Dan Allah itu sentiasa dengan kita dan kita yakin Allah itu akan melihat dan sebagainya. So, kita buat itu. So, banyaklah. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-Baqarah. Sesungguhnya orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang beriman itu beriman mereka itu kepada Allah. Ini ada cerita ni. Ceritanya bila orang Arab, qalatil A'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sorry kepada Ustaz Ahmad ni. Saya bukan ustaz, saya ahli sains. Berkatalah orang Arab, bila saya baca dia punya ayat itu bagaimana ayat itu turun, dia mengatakan orang-orang Arabi ni, sebelah Arab ni,
dia simpati dengan Nabi. Nabi tak pernah bohong, tak pernah kata ke orang, tak pernah. Nabi tak pernah. Hari ini kita tengok orang kata beza pendapat, beza parti politik pun dia kata macam-macam. Nabi tak pernah. Bagi tahu pada saya, bila Nabi maki hamun Abu Jahal, dia tak pernah dengar. Dan melihatkan kehebatan dan kebaikan Rasulullah ini, orang-orang A'rab ini datang dan jumpa Nabi, kami beriman. Qalatil A'rab amanna. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu itu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah yang Muhammad, mereka itu belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sebenarnya katalah kami ini baru patuh. Di mana kita orang sembahyang puasa ini patuh. Siapa orang beriman itu? Lalu dijelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang yang benar-benar beriman itu beriman mereka itu kepada Allah wa rasulih. Seolah nampak Allah itu. Dan rasulnya itu memang rasul ni rasul yang ummi yang patut diikuti. Kita tengok apa segala perkara. Nak semayang, Allah Ta'ala kata aqimus salah. Tapi bagaimana nak mendirikan solat, kita tengok macam mana Rasul buat. Kemudian dia terus lihat tanpa ragu, kemudian mereka itu berjihad. Amwalihim wa anfusihim. Jiwa mereka dan harta mereka di jalan Allah. Itu ayat kategori yang pertama. Banyak lagi lah ayat itu. Yang kedua sosial. Ini pun banyak. Ayat ini saya tak sebutlah. Banyak sangat. Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, bila orang fasik bawa berita, kajilah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul qani. Allah Taala cerita panjang. Hai orang beriman, bila orang fasik bawa berita, kajilah. Kalau kamu tak kaji, kamu mengambil tindakan di atas berita yang tidak benar, maka kamu akan menyebabkan satu kaum dengan satu kumpulan akan melanggar, akan berkeli, akan bergaduh. Macam kita sekarang dalam politik dan sebagainya. Tak politik pun. Dalam persatuan pun kadang-kadang begitu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu la yasqur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, janganlah satu kaum itu, satu kumpulan itu mengata kepada kumpulan yang lain. Mungkin kumpulan yang dikata itu lebih baik dari mengata. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmidhu anfusakum. Dan janganlah seorang perempuan itu mengata kepada perempuan yang lain. So jangan tanya saya, ini kalimat Allah. Tadi dia kata secara umum. Janganlah satu kaum itu mengata kepada kaum yang lain. Yang ini, janganlah seorang wanita itu mengata kepada yang lain. Mungkin wanita ini kata lebih baik dari mereka. Wala talmidhu anfusakum. Jangan kamu duk menghina diri kamu sendiri dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismu wa la tajassasu. Hai orang beriman, janganlah kamu duk mengintip-intip untuk mencari kesalahan orang. Sesungguhnya mengintip-intip mencari kesalahan orang ini dosa. Tajassasu, berdosa. Surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, janganlah kamu cakap tapi tak buat. Celakalah mereka yang siap cakap tapi tak buat. Ini semua ayat-ayat yang berhubung dengan tata cara bersosial. Banyak lagi lah, tapi bukan dalam maudhu' tajuk STPD 2143 ni. Itu pendahuluan. Jadi tak payah bincang panjang lah. Ini sebab. Tapi yang hubung dengan ayat kita ni, ayat ini. Alam ini teratur, alam ini berada dalam surat tertentu, manusia mampu memahami alam ini. Mana ayat-ayat ini? Saya nak sebut. Inilah ayatnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu. Syai'in. Syai'in maknanya tidak ada satu pun. Hatta kuman ke, zarah ke, dia mesti ada kadarnya. So kalau saya nak lepas objek ini jatuh, ada kadarnya jatuh. Kalau saya nak makan, ada kadarnya saya makan. Terlebih lapar, terlebih kenyang, terkurang lapar. Kalau saya nak balik ke Penang, ya, hometown Penang, ada kadar yang masa yang ambil. Takkan boleh tiba sampai. Tak. Dia akan mengambil masa, kena isi kereta minyak. Jadi kita boleh plan. Kita boleh rancang perjalanan kita sebab segala itu berlaku dengan kadar. Kadar ini sukatan tertentu. Hatta saudara-saudari pun boleh buat juga. Kalau homework tak buat, kuliah tak nak ada, kemudian nak expect dapat A+. Mungkin mimpilah, minta maaf. Sebab cara kita belajar tu tak cukup kadar yang sewajarnya kita dapat. So saya selalu sebutlah, cuba reflect balik kepada diri sendiri tu.
Betul tak kamu telah mengikut kadar? Sebab Allah Taala kata inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya aku menjadikan sesuatu itu khalaqna, diciptakan bi qadar, menurut kadarnya. Ini satu. So dalam sains dan teknologi kita belajar ini. Kalau kita belajar tentang ikan, kita tengok daripada telur lama mana baru dia menetas kadarnya. Tengok National Geographic dah lah. Kemudian bila dia nak besar. Kalau tengok ikan salmon kan, sebab ikan salmon ni dia pelik sikit. Dia bertelur kat atas gunung, atas bukit. Kemudian lepas tu dia turun, dia pergi ke laut, lama balik, dia nak telur besok dia balik. So berapa kadar yang dia ambil? Dia orang kaji. Kita, sudah takdir ilahi. Ni kenapa gagal ni? Sudah takdir ilahi. Kita tak buat refleksi diri. Ini jadi masalah kita. Saya sebut balik pada sains, data kadar inilah. Maka macam Newton katakan, apa itu hal laju? Hal laju ialah X divided T itu kadar dia bergerak, jarak mana dibagi dengan masa dia. Maka hal laju. Kadar hal laju pula pecutan, acceleration. Kadar ini lepas jatuh, kita dapat gravity. So, di sebelah belakang itu sebab kita kena memaknakan seperti yang sebut tadi, kenapa dia jatuh ni kadar. So, bila kita cari maknanya, maka kita akan mendapat teori sains belakang ni. Ayat ni, allazi khalaqa sab'a samawati. Saya nak pergi ayat terus itu. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat dalam penciptaan Tuhan yang Maha Penguasa yang bernama Ar-Rahman tadi sesuatu yang tidak seimbang. Dunia ini seimbang. So kenapa sekarang tak seimbang? Ya kita yang musnahkan ekosistem. Allah Ta'ala jadikan lelaki dan perempuan seimbang. Bila seorang anaknya, dia mempunyai emosi mak. Ayah macam tadi pula. Jadi jangan ayah pun turun marah. Tiba-tiba hari ini orang nak buat LGBT, nak kahwin sama jenis. Kenapa cakap bahawa seimbang apa? Ini saya pun sebagai seorang Islam lah. Jadi, kemudian dia bajaklah hujah-hujah akal ni. Ini our right. Ini. Lepas tu, hujah yang paling teruk lagi adalah, Tuhan kami dah jadi begini. Mana Allah Ta'ala katanya? Kami sekali, kamu tidak akan melihat dalam ciptaan Tuhan yang Maha Penguasa kan tak seimbang. Dia ada balance between man and woman ini. Dan between positif dan negatif, between jantan. Malah kita tengok binatang pun ada balance. Kalau dijadikan harimau singa jantan terlalu banyak, hancur. Sebab itu dijadikan seko dua saya tengok singa jantan, tapi sekawan singa betina. Kalau saya tengok National Geographic, bila nak menundukkan bukan musuh makanannya, singa betina yang akan menundukkan. Bila dapat, singa jantan datang, dia akan makan dulu. Anak dia makan. Lepas dia kenyang, dia diam. Mungkin dalam 7-8 hari baru dia makan pula. So, cuba lihat ini. Dan bila, kenapa keseimbangan ini rosak? Sebab manusia lah yang merosakkannya. Yang ni lagi fahamlah surah Yasin kan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak mungkin mendahului siang. Ini mungkin dia kata siang malam sebab kita dapat lihat kan, bulan penuh datang waktu malam, matahari penuh waktu siang, itu tak mungkin. Itu dari segi situ. Tapi kalau kita pergi detail lagi, kita dapat lihat bahawa peredarannya dalam orbit yang berbeza. Bulan yang mengelilingi matahari itu orbitnya adalah berpusatkan kepada bumi. So, bulan mengelilingi bumi. Center, paksi peredaran bulan adalah bumi. Tapi bulan dan bumi ini kemudiannya mengelilingi matahari. So, paksi peredaran bumi adalah matahari. Tetapi paksi bulan masih bumi. Tapi kedua-duanya ini bergerak mengelilingi matahari. Kan? Akhirnya daripada sini dikeluarkan hukum-hukum peredaran alam cakrawala. Nampak? Okey, ini sains. Tapi kalau kita baca sains ini, yalah melagu tu tak apalah sebab dia ayat Quran kan. Tapi baca menggunakan perspektif yang bukan sains, tak akan menemui maknanya lah. Kita tak boleh keluarkan makna saintifiknya di sini. Walhal banyak ayat Quran. Tak kurang daripada 780 ayat. Al-Quran yang macam ni. Yang saya sebut ni sebahagiannya. Baru 2 ayat ni. Yang ketiga, dah 3 lah. Yang keempat, ini saya sebut. Walam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafathnahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan tidakkah orang kafir itu memikir dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Apakah ini Big Bang?
Tak dinyatakan Quran Big Bang gitu. Tapi Allah Ta'ala kata gitu. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan. Kemudian yang kedua tu waja'alna minal ma'. Iaitu daripada air ini kami keluarkan benda-benda hidup. Kulla syai'in hayy. Setiap sesuatu yang hidup. Syai' itu setiap satu. Hayy. Afala yu'minun, apakah kamu tak beriman? Dalam tafsir dia beritahu, hayy ini tak termasuk manusia. Sebab manusia kita jadi dalam syurga, kita tak jadi daripada air. Kita jadi asal kita daripada tin. Yang tin itu tanah dalam syurga yang menjadikan Adam. Tetapi daripada Adam ini barulah kita daripada air mani, ovo perempuan dan sebagainya. Dia tak kata air. Air mani itu bukan air tu. Itu dia panggil nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Ada istilah-istilahnya tu. Jadi istilah itu pun timbul dalam Al-Quran juga setelah kita boleh memahami ilmu embryologi ini. Surah Anbiya ni. Kemudian tengok ayat ni, yang saya baca tadi lah. Sorry saya punya Al-Quran dulu sebab saya cut and paste daripada Al-Quran yang saya ada lah. Ni kena hati-hati. Sebab Al-Quran hari ini ada yang tersilap ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Kemudian dia tak berhenti ayat tu kat situ saja. Sungguhnya dalam langit dan bumi itu dan silih bergantinya malam siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arabnya ulul albab lah. Dalam bahasa Inggerisnya man of understanding, manusia yang faham. Tapi dia tak berhenti dekat situ. Siapa dia? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Barulah akhirnya dia berdoa lah. Ini orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Maknanya dalam apa saja dia buat, dia tak pernah lupa kepada Tuhannya dalam aktiviti ini. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau kita pergi kepada Ibn Hatim, dia kata bukan hanya tentang langit dan bumi, tetapi juga tentang apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak jadikan semua ini secara sia-sia lah, secara kebetulan itu. Tapi dia cipta dengan matlamatnya. So, kemudian kita berdoa lah. Sebab apa? Kenapa kita berdoa? Sebab kita takut bimbang. Dalam sains dan teknologi yang kita miliki ini, kita terlupa bahawa kita ni hamba Allah. Kita terlupa yang bahawa kita ni khalifah Allah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan ilmu sains dan teknologi ini. Kita terlupa. Jadi riak. Akhirnya nak jadi kaya, nak jadi orang famous, nak jadi... Akhirnya kita duduk kerja lah. Sebab dengan mengetahui sains ini, banyak yang kita dapat. Duit dan sebagainya. Sebab itu kita subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, pelihara kami daripada api neraka. Jadi ini semua ayat saya. Ini ayat yang saya baca tadi. Yang tentang, saya suka ayat ni. Itu surah Fatihah ni. Sebab ayat ni, tengok. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa'akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nas wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallah min ibadihil ulama innallaha azizul ghafur. Minta maaf saya membacanya dalam bahasa Arab, bahasa Quran dulu. Sebabnya begini, saya pernah ditegur, orang biasa lah tegur. Prof, kenapa tak menyebut Al-Quran dulu? Sebab bila kita baca Al-Quran, kita dapat pahala walaupun tak dapat makna. Tapi kalau Prof kata ayat Quran yang bermaksud, setengah-setengah pendengar dia tak perhati. Sebab makna yang sebenarnya berada di dalam kalimah Arab itu. Makna yang bahasa Melayu itu, makna terjemahannya yang mungkin salah. Mungkin macam kita khalaq adalah alaqah tadi lah. Alaqah itu adalah satu, dulu kita kata, hari ini kita kata segumpal darah. Sedangkan kalau kita faham sains, dia bukan hanya segumpal darah, tapi alaqah ini benda yang hidup dalam rahim itu yang kemudiannya belum lagi sampai rohnya, tapi dia akan membesar. Bila dia dah dibaluti, dia bukan menjadi daging itu, dinamakan sebagai mudghah. Jadi dia ada, macam kita kata, atom. Tak payah terjemahlah atom. Jadi baru kita terang tu. Tapi oleh kerana kita tak dapat memahami, jadi kita terpaksa sebut, segumpal darah. Padahal kita boleh kekal dengan alaqah itu. So, cuba ayat ni.
Tidakkah kamu cerapi, kamu perhatikan tu alam Quran Allah, pandang, kamu lihat bahawa Allah ini menjadikan air hujan di langit dan daripadanya terjadinya buah-buahan. Ni ayat ni seolah-olah dia berkata kepada kita ni. Kepada saya, Allah berkata dengan kita. Tidakkah kamu lihat ini bahawa Allah telah menjadikan air hujan daripada ini dan kemudian terjadilah buah-buahan yang bermacam-macam jenis dan spesies dan daripada waminal jibal dan kemudiannya gunung ganang. Ada yang pelbagai jenis, ada dan tumbuh-tumbuhan, pelbagai rupa bentuk, struktur batu galian, serta kejadian fenomena atmosfer yang berwarna-warni. Ada yang merah, kuning, sebagainya. Kemudian disebut pula waminan nas, begitu juga di kalangan manusia. Ada yang Melayu, Cina, India, yang African sana, yang duduk di Scandinavian, yang mempunyai ciri yang masing-masing. Kan saya tak pernah minta Tuhan saya dia Melayu. They never ask their God, dia bukan Chinese, bukan Indian, bukan masalah, whatever it is. So what's so special? Bukan beli, nothing. Kalau Melayunya itu terima rasuah, merompak duit orang di kebai dan sebagainya, lebih teruk lah daripada makhluk yang lain. So yang hebatnya itu adalah kerana kita mengenal benda ini dan kita nak jadi hamba Allah yang baik. Dan maka kita tidak membuat perkara yang dilarang ini. Kemudian wadawabi, dawab ni adalah binatang liar. Wal an'ami, surah Al-An'am, binatang yang ditunukkan Allah. Mukhtalifun alwanuhu kadzalika, yang macam-macam bentuknya. Dan kita boleh kaji. Sebab tu saya kata saya suka tengok National Geographic ini. Kemudian di hujung, bukan di hujung, kalau kita tengok ni, sebahagian ayat itu disebut innama yasyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada min ibadihi, daripada hambanya al ulama. Adalah ulama. Tadi disebut sebagai ulul albab. Hari ini ahli sains disebut sebagai ulama. Innallaha azizul ghafur. Kalau kamu rasa kamu tu hebat dengan sains dan teknologi, boleh menundukkan harimau, gajah yang liar itu, kamu perkasa, sesungguhnya Allah bagi perkasa. Kalau kamu terlajak, cepat-cepat minta maaf kepada Allah, sebab Allah itu Maha Pengampun. Ayat ni memang memang Al-Quran ni semua bagus lah, tapi directly kepada sains. Okey, itu adalah hujah. Jadi sebahagian daripada hujah Al-Quran. Jadi kalau mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak ada hujah sains, hujah-hujah yang menunjuk sains, yang ada adalah mereka yang tak mampu untuk mentafsirkan Al-Quran ini kerana dia bukan ahli sains. Itu mungkin ada. Sebab itu kita nak kembalikan balik, sebab bila saya baca Al-Biruni baca menurut sebagai seorang ahli sains. Membaca Quran, dia kawan bukan Al-Biruni pula. Jabir bin Hayyan ni kawan kepada Imam Hambali. Satu kelas bisa dia belajar, tapi dia mengambil ketetapan untuk meneroka alam tabi'i. Sedangkan orang sana nak meneroka dalam bidang syariah perundangan, dan akhirnya beliau adalah mazhab Hambali lah. So ini Hambali ke Hanafi. So dengan kata lain bahawa oleh kerana kita menerima kedua-dua, kita menerima alam ini ada ketakdirannya. Api yang panas membakar, pisau yang tajam memotong. Makhluk mempunyai tabi'i yang tertentu yang kita boleh kaji. Makhluk ini termasuk dah lembu, kambing ke, sama ada objek hidup ke tak hidup, kita boleh belajar. Yang belajar itu sains. Jadi semuanya itu tak berjanggal dengan Islam. Manusia diberi Allah potensi untuk memahami tabiat alam ini, tapi secara terbatas. Secara terbatas kenapa? Ialah kita hidup zaman ini, kita bukan hidup sepanjang zaman. Yang kedua, kita hidup di Malaysia, kita tak pernah pergi ke luar negara lagi. Jadi keterbatasan kita banyak. Yang ketiga, keterbatasan berfikir. Yang keempat, keterbatasan membaca buku. Yang kelima, keterbatasan berguru dan sebagainya. Akhirnya kita dapat memahami secara terbatas. Akibatnya, ahli sains buat error analisis. Sebab dia tahu ahli sains tak boleh menerang sampai sedikit-sedikit. Menyatakan error analisis ini bukan berarti kelemahan dalam belajar, dalam buat research, tapi menunjukkan bahawa kita terima bahawa kita ini ada kelemahannya. Dalam eksperimen kita itu ada kelemahannya yang boleh diperbaiki oleh orang lain. Sebagai ahli sains, begitulah semua, Islam dan Islam pun. Kemudian manusia ada khalifah Allah, itu semuanya berlaku ini. Kemudian hujah sains tadi, alam ini teratur. Memanglah ini yang nak dikaji. Ini mungkinlah. Sebab itu kita terima. Hanya kita menyebut objek akan jatuh apabila lepas itu sekiranya diizinkan Allah. Itu ayat itu insya-Allah masih ada. Bila Rasulullah sendiri pun lupa dan sebut insya-Allah, Allah Taala tegur dia. Kita pun begitu juga. Kita api ini akan panas
insya-Allah dia akan membakar. Nasi bila saya insya-Allah dia akan jadi nasi bila beras masuk dalam. Maksudnya dalam sains tauhid, hubungan dengan Tuhan tu tak terputus. Menyebut insya-Allah itu bukan lemah. Esok datang rumah saya insya-Allah, maknanya tak datanglah tu. Bukan itu maknanya. Itu maknanya bahawa kita akan berusaha untuk datang, tapi apakah boleh kita datang? Itu Allah saja yang tahu. Mungkin juga besok saya nak datang, saya sebut apa saya nak datang, tiba-tiba anak saya sakit. Tiba-tiba saya sendiri pun sakit, katakan. Macam mana kita nak pasti kita boleh datang? So, insya-Allah itu tidak berarti bahawa kita ni lemah. Nah. Kemudian ilmu tidak terbatas melalui pencerapan manusia saja. Jadi apa yang manusia tanggapi melalui pencerapan indera saja tak. Ilmu itu manusia ini boleh memaknainya, boleh membuat kita kata apa? Model dalam minda gitu. Dalam minda itu jadi model yang cukup kita sebut sebagai apa? Ideal. Satu apa objek bergerak tanpa geseran. Ideal lah. Dalam realiti mana ada benda bergerak tanpa geseran. Jadi untuk kita membayangkan gitu. Jadi maknanya ilmu ini tidak hanya setakat apa yang kita lihat, tapi yang mampu kita memaknainya dan mampu untuk kita menanggapinya dengan akal. Okey, tetapi itulah tadi kalau kita awal-awal lagi kita mengatakan bahawa ilmunya ada dua saja, ada manusia ada alam saja, wahyu ini kita tolak, habislah. Daripada awal lagi kita telah membataskan kita punya skop ilmu itu. Ilmu punya hierarki maknanya ada maratibnya. Ilmu yang berhubung dengan mengenal Tuhan tak sama dengan ilmu yang mengenal alam. Ilmu yang berhubung dengan nak memimpin keluarga tak sama dengan ilmu untuk memimpin negara. Tak sama. Tak sama. Walaupun keduanya dinamakan kepimpinan. Ada orang bukan hebat boleh memimpin negara, tapi keluarganya tak boleh pimpin. Anaknya datang bukan. Ada orang. Tak semua orang lah, tapi ada. Yang macam tu. Dan kita kata ini kelemahan dia sebab Nabi Nuh alaihissalam pun tak boleh jaga anak dia. Bukan kerana dia lemah jaga anak dia, tapi dia ada keterbatasan di mana dia boleh jaga anak dia. Dia tak boleh tuduh kata Nabi Nuh gagal untuk mentarbiahkan kaumnya sebab hanya sedikit yang jadi pengikut dia. Tak. So ilmu mestilah melibatkan hal-hal yang membina. Ilmu ini juga kalau kita pergi pada Islam, tentulah yang membina saksian, membina pribadi, akhlak dan sebagainya, dia kena datang dulu. Sebelum dia pegang sains. Sebab dia kena jaga alam. Sebelum dia nak buat eksperimen, nak tangkap arnab ke apa semua, dia kena jaga jati dirinya itu. Bahawa dia ini adalah khalifah Allah. Tapi dia nak terpaksa membunuh arnab ni kerana dia nak belajar. Dia nak mengkaji. Jadi dia ada pandangan yang berbeza. Jadi ilmu itu bukan hanya sekadar nak mematikan arnab itu untuk buat eksperimen. Tetapi juga bagaimana dia menanggapi bahawa arnab juga makhluk lain yang akan digunakan dia untuk eksperimennya. Silakan, tak apa. Tetapi dia punya tanggapan dia bahawa dia bukan nak membazir, dia bukan nak membunuh dengan kerana nak membunuh. Okey. Ilmu mestilah melibatkan hal ini boleh baca sendirilah. Ini ada 3 nafsu, nafsu juga terlibatkan hal yang berhubung dengan nafs kita, dengan nafsu amarah kita, lawamah kita, mutmainnah ni. Saya tak nak detail ni. Sebab masa dah ni, saya nak bincang juga tentang hitam ke boleh. Ilmu juga memandukan. Jadi, okey, saya nak cepat ni. So, ini juga saya hanya nota untuk saudari, boleh bacalah ini. Saya nak pergi langkah ketiganya. Kita tak habis tang ni. Langkahnya ketiganya adalah macam mana kita nak hasilkan ilmu sains tauhid ni. Nak memahami di mana duduknya ilmu sains di dalam keseluruhan ilmu dalam kehidupan kita. Di mana duduknya ilmu sains politik dalam kehidupan kita semua. Di mana duduknya hubung ilmu ekonomi dalam konteks seluruhan ilmu ni. Dan saya kata ilmu ada hierarki ilmu. Takkanlah kita boleh hidup dengan ilmu ekonomi je. Ilmu lain tak payah. So, kita kena tahu dalam segi ini, di mana duduknya ilmu sains dalam ekosistem ilmu. Ekosistem tahulah kan? Kalau kita kata ekosistem alam, mesti ada keperluan tumbuhan, ada air, ada apa semua. Yang hidupnya saling seimbang, saling balance. Yang saling contribute antara satu dengan lain. Bukan saling memusnahkan. Okey. So dalam Islam saya dah sebut kita ada 3 entiti. Tuhan,
alam dan manusia. Yang ini saya. Ini saudara-saudarilah. Ini kita. So, Tuhan ni apa? Tuhan tempat kita tujukan segala amalan kita. Alam ini apa? Alam ialah diamanahkan Allah pada kita, mengambil manfaat daripadanya, dan untuk kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Tuhan tempat kita. Alam ini adalah untuk manusia. Manusia ada khalifah Allah di muka bumi ini. Itu ada 3. Dan insan ini, saya tak ada masalah ni, tapi nak sebut secara ringkas. Yang dikatakan insan itu, dia bukan hanya dia jasad dia. Dia bukan ada roh, akalnya. Dia ada roh, dia ada kulub, dia ada naf, dia ada akal, dia ada jasad. Semuanya ayat Quran. Ruh, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Qulub, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun, qulub kan. Naf, ya ayyatuhan nafs. Akal, afala ta'qilun. Jasad-jasadlah. Kita ada semua. Macam mana boleh kata kita ini keturunan hewan? Sebabkan hewan tak ada benda-benda ni. Bagaimana nak katakan bahawa kita nak turunkan martabat kita daripada manusia turun jadi hewan? Sebab problem lah kita jadinya. Jadi kita diberikan Allah. Roh ini saya disebut fungsi. Qulub ada fungsi dia sendirian. Ada dekat sini. Ada roh, ada qulub, ada nafs, ada akal, dan roh itu ada fungsinya. Yang saya sebutlah tadi, qulub ini walaqad zara'na li jahannam. Aku sediakan neraka jahanam untuk siapa? Katsiran minal jinn wal ins, banyak daripada jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang ada qulub tak guna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka yang ada mata tak guna. Walahum adhanun uzunun, telinga tak dengar. Jadi mata tak lihat, telinga tak dengar. Dengar di sini dia bukan, ini saya tengok bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris agak cantik sikit. Dia kata, those who can see but cannot watch. Those who can hear but cannot listen. Because hearing ni, itu kambing boleh hear. Sebab tu lembu kalau kita panggil bapa-bapa, dia panggil balik. Tapi manusia, saya kata, please hear to me. Saya kata, please listen to me. Maknanya memahami kalimah-kalimah itu. Jadi, Allah Ta'ala kata, mereka yang mampu memahami kalimah-kalimah ni, tapi tak mampu, tak guna. Mereka yang mampu untuk melihat, watching, tapi dia hanya dekat seeing saja. Itu. Jadi itu sebab tu Allah Taala campak kita dalam neraka jahanam. Kemudian, kalau ambil contohlah, sebiji nuklear wahid dekat Korea bukan main bising lagi. 200 biji dekat Israel diam saja. Israel guna mempermainkan Palestin, tak buat ambil tindakan apa-apa, yang tempat lain tersebut. Saya pun tak tahu Holocaust itu orang Jerman. Hitler itu bukan Islam. Tapi kenapa duk sebut Holocaust itu tentang Palestin? Jadi ada kulub ni, kena fikir. Dengan dengar cakap orang saya. Naf ialah ada perasaan. Saudara bayangkan, saya lah balik rumah, isteri tak ada perasaan apa, tak ada perasaan nak balik rumah. Problem kita. Tak ada jumpa anak pun tak ada perasaan apa. Problem. Jadi mesti ada, kita sebagai manusia ada dia punya nafs ini, perasaan. Of course perasaan ada 3 lah. Amarah, lawamah. Amarah ni nafsu yang teruk lah, yang suka buat yang mungkar apa semua. Yang kedua tu yang boleh dibela sikit lah. Yang mutmainah itu ialah satu naf yang mutmainah, yang tenang, yang berlaku pada Rasulullah. Sebab tu Rasulullah ni walaupun nampak dia berperang dengan dia tenang. Bila orang tanya dia boleh bagi jawapan bukanlah keadaan gelabah. Itu. Akal kena berfikir lah. Dan jasad ni kena jagalah fizikal kita. Jangan minum arak, jangan isap rokok, jangan makan dadah, jangan buat perkara yang tak elok. Dan jadi kita ada 5 perkara ni, kena gunakan 5 perkara ini untuk membangunkan sains tauhid ni. So sekarang saya balik ke hubungan kita dengan Allah ini. Kita dengan Allah ini, kita hamba dia. Kita hamba dia. Dan bersama kita khalifah dia. Oleh kerana kita hamba dia, kita kena sembah dia. Mana ada orang beragama tak sembah Tuhan dia? Cuba beritahu saya. Ada tak orang Hindu tak sembah Tuhan dia? Misalnya orang Hindu lah, orang Hindu. Dia munafik lah. Ada tak orang Kristian dia tak mau sembah Tuhan dia? Orang yang beragama mesti sembah Tuhan dia. Bagaimana dia pulang? Sebab tu dalam hal ni jangan kita ketawakan orang. Lakum dinukum waliyadin. Orang bukan tahu dia orang kita. Kan? Kalau kita tengok orang Buddha, tak tahulah Buddha ke apa, saya tengok komen saya lah. Bila saya pergi petang tu, dia ambil colok dia ke arah matahari tu, dia buat begitu. Tapi tak apalah agama dia. Kan? Jadi kalau kita nak gelakkan dia mungkin gelakkan kita juga. Jadi sebagai kita sebagai hamba Allah ini, kita kena
beribadah dengan dia. Kita kena sembah dia. Dan secara sembah dia, dalam Islam, kita kena salat, kita kena zakat, kita kena syahadah tadi, kena pergi haji, kena puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Dan antara Allah dan manusia pula, ini manusia yang pertama ni saya lah. Manusia yang kedua ni semua orang, kita khalifah Allah. Dan khalifah Allah ini kita kena mengurus dalam tabiat alam. Kemudian untuk mentubuh dalam alam ni, kita kena bangunkan akidah kita, syariah kita, akhlak kita. Jadi minta maaf saya tak boleh pergi kuliah sampai detail petang ni. Tapi kena bangun ni. Kemudian dalam segi untuk pembinaan di dunia ini kita dengan Allah, kena jaga akidah syariah. Sama alam ini kita kena bangunkan sosial kita, ekonomi kita, politik kita, interaksi sesama manusia dan interaksi dengan diri sendiri. Muhasabah disebut tu. Kemudian antara makhluk ataupun alam ini, nature ini dengan Allah, dia ada fitrahnya, ada sunatullahnya. Fitrah, api yang pernah membakar. Sunatullah, Allah Ta'ala tak izinkan dia untuk membakar. Sebab itu kena Allah. So kita percaya itu semua tu. Kemudian antara manusia ini, manusia dan alam, kita boleh bangun sains teknologi sebab kita boleh memahami tabiat alam. Jadi kita bangun sains. Hanya dalam konteks ini, kita tengok manusia dan alam. Ini kan sains barat tadi. So, ini manusia Allah. Ini manusia, ini alam. So ini sains barat. So, sains barat di sini saja. Sebab Tuhan tidak ada di atasnya. Dan diri dia pun sendiri dia tak tahu. Kenapa? Sebab hanya dalam Quran dia jelaskan ni. So dia ada ability untuk mencerap, beri alasan dan sebagainya. So dengan ini kita akan membangun konsep sains tauhid. So manusia yang kenal Tuhannya, mengenal juga manusia yang lain dan mengenal alam, dia adalah manusia yang terbangun dengan sains tauhid. Ada accountability. Dan kemudiannya itu, kalau jadi saya ambil yang tadi ini, di tengah ni. Di tengah-tengah ni. So di tengah-tengah ini, dengan satu paham ini, barulah kita membina syariah, akhlak, akidah, dan kemudian tasawur Islam, iaitu world view. Dan di luarnya ini, barulah ada ilmu kifayah, ada yang sama matematik, ini saya ambil untuk sains, matematik, kosmologi, astronomi, geologi, fizik, kimia, botani, zoologi. Kemudian ada ilmu-ilmu yang gabungan di antara ilmu-ilmu ini pula. Iaitu ilmu apa? Kejuruteraan genetik, kesihatan dan perubatan, kejuruteraan, kerjaan fizik ada situ, mungkin ada geologi juga, mungkin ada kimia, dia gabungan di padanya. Kemudian TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, 5G, pembangunan lestari pendidikan, dia ada di luar. Hari ini kita sibuk saya ilmu yang di luar ni, bukan hebat lagi, tapi ilmu dalam kosong. Ini jadi masalah kita. Ini yang jadi isu yang kita akhirnya pembangunan itu untuk kekayaan, untuk populariti dan sebagainya. Inilah konsep sains tauhid, yaitu sains yang didermukan daripada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia, hubungan kita dengan alam, memanfaatkan alam, memanfaatkan hubungan manusia dengan manusia, dan memanfaatkan hubungan kita dengan Allah. Dan kita bangunkan ini semua. Ini yang disebut sebagai sains tauhid. Ini kita dah sampai ni, ini kemuncak kepada kuliah kita lah. Itulah, so saya dah pergi sampai ke kesimpulan. Saya pun tak nak baca banyak. Sains adalah ilmu yang berhubung dengan tabiat alam. Sains sekular adalah sains misalkan ini boleh baca sendirilah. Dan kesimpulan yang kedua, apakah wujud sains Islam atau sains tauhid? Kita kata, ya, sekarang ada. Sebab saya fikir zaman kemuncak sains Islam itu mereka mengenal Allah dulu. Sebab itu dia katakan man arafa nafsah arafa rabbah. Mereka yang mengenali Tuhannya, mengenali dirinya, mengenali Tuhannya. Man arafa nafsah. Mereka yang mengenali nafsnya, jiwanya, dirinya. Arafa rabbah, mengenal Robnya, Tuhannya. Itu. Jadi dia mengenal dirinya sebagai ahli sains untuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak kata ini adalah hukum Ibn Sina ataupun hukum Ibn Haytham dan sebagainya. Tak. Terdapat banyak Al-Quran yang minta manusia secara langsung memahami tabiat alam. Dalam zaman keagamaan Islam, mereka membina sistem pendidikan Islam untuk membangunkan sistem pendidikan mereka dalam segala bidang. Sebab itu kita lebih mengenali para ilmuwan daripada para pemimpin. Begitulah hebatnya dululah. Hari ini orang tak ada apa pun nak jadi terkenal juga kan. Jadilah penyanyi pop tentang filem, ilmu tak ada. So akhirnya dia nak cari populariti. Tapi percayalah, populariti ini tak lama. Saya tak tahu siapa dia bintang filem
dan Sapre Penglipur Lara zaman Al-Ghazali. Tapi kitab yang muda itu kita kenal hari ini. Tanpa cuba melahirkan wajahnya yang bagaimana. Kitab yang ditulis oleh Al-Manazir oleh Ibn Hatim diingat orang dikenal sampai hari ini. Saya tak tahu siapa bintang filem, bintang sukan dan sebagainya zaman dia. Islam telah menghasilkan pelbagai ilmu sains dan berbagai bidang. Karena malah mereka tak pernah memisahkan pun. Sebab itu mereka polimath, berbagai bidang. Sarjana Muslim akan mengenalkan banyak istilah. Jadi kalau kita bincang alkohol ni, hati-hati. Dia tak sama dengan al-kham. Al-Quran itu mengatakan al-kham. Al-kham itu ialah min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Tapi alkohol ini istilah baru yang dijumpakan oleh Jabir bin Hayyan sebab dia nak jadi pelarut kepada minyak. Itu hebat dia. So, benda itu dia bagi nama alkohol. Alkohol bukan istilah bahasa Arab yang diperkenalkan zaman Nabi. Tak ada. Okey, kemudian sarjana Muslim akhirnya juga menghasilkan banyak buku lah. So, itulah kuliah saya dan saya ada sikit masa yang nak bincang lah kot, nak tanyakan apa. Silakan. Ada perbincangan tak sikit? Ada lagi 5 minit ni. Soalan untuk saya. Oh, tak ada jawapan dah. Oh, tak, semua tak ada dah. Hello? Ada siapa-siapa nak ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak ucapkan banyak terima kasih kerana sudi mengambil subjek ini. Saya juga nak mohon maaf kerana saya agak tergesa-gesa. Setiap kuliahnya itu mungkin bercakap cepat dan sebagainya. Kerana masa tak cukup. Saya memerlukan at least 3 jam lagi lah, 1 minggu lagi. Sebab itu saya tak bincang satu lagi subjek, iaitu etik dalam kegiatan sains. Walaupun itu ada diamanahkan pada saya tak boleh. Sebab kalau saya tak jelaskan secara agak basic preliminary ini, saya takut dia tak dipahami tentang, atau kita separuh masa, separuh faham, kita cuba nak cerita ke orang, ataupun kita cuba nak mengamal, kita tak jadi lengkap. Saya takut itu. Jadi saya cuba bagi sedikit. Saya bagi gambaran awal bagaimana manusia, sains dan teknologi ini sudah ada seadanya manusia di muka bumi ini. Maka adanya. Sebelum itu sains dan teknologi tak ada. Jadi manusia, siapa manusia ini? Kemudian bangunlah. So akhirnya kita berada dalam 4 peradaban. 1 peradaban Greek, Byzantium, Islam, dan hari ini Barat. Barat pun nampaknya sudah sampai ke penghujung dengan gejala sosial yang begitu hebat sekarang ni, kaya makin kaya, kemudian dengan semua isu-isu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu sudah ada. Kaum Adnya, kaum Samudnya, kaum berzinanya, kaum minum araknya, kaum LGBT-nya, semua dah ada. So, siapa lagi untuk membaikinya kalau bukan kita lah. So, sekat itu saja. Kalau ada soalan, saya lagi. Ya, saya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa macam contohnya kan perkembangan pasal sains tauhid kat Malaysia, sebab kadang-kadang kan saya tengok course dia macam contohnya ada certain universiti tawarkan ada Al-Quran dan sains, tapi macam at last kita tak tahu ke mana semua orang macam ni lah. Saya jarang jumpa macam course-course macam dekat Malaysia. Apa pandangan Dr. Tahan? Saya dah jawab lah rasanya. Iaitu dalam kajian dilakukan hanya 3.7% saja. So kita menjadi masalah. Saya sendiri menjadi masalah. Sebabnya ialah kita tidak ada orang putih, kita critical mass. Majoriti umat kita selesa dengan suasana yang ada. Selesa sebab negara kita aman, negara kita ini. Kita selesa. Dan lepas itu kita biasa. Sekarang saya sebut sekarang ni, ramai orang tak kata apa bila kita kata belajar sains ni guna bahasa Inggeris. Walhal kalau kita guna bahasa Melayu kalimah-kalimah Al-Quran. Saya sebut dah, adil, syukur, ikhlas, amanah. Semua kalimah-kalimah Quran. Dia bukan hanya kalimah Quran, saudara-saudara, sadari juga lah. Kalau kita sebut dapat pahala. Alif itu bukan 1 huruf. 10 berapa? Alif lam mim 3 huruf. Kalau kita sebut ikhlas, itu di ayat Quran itu mukhlisin. Kalau saya sebut akhlak, itu di Quran. Jadi kita tak nampak. Sebab tu orang beragama, dia ada syurga neraka. Pahala dosa, berkat dan laknat. Dia ada tu. Sama ada dia dapat pahala atau tidak. Jadi perhitungannya itu. Tetapi bila kita cuba berbicara, saya sendiri bawa benda ke tengah, tak ada.
Malah di UKM sendiri, universiti saya sendiri. Dan saya sendiri jadi tenaga pengajar dan saya pelajar batch yang ketiga. Saya jadi 43 tahun saya mengajar. 43 tahun, 6 bulan, 4 hari. Dan saya cuba mengajak kawan untuk buat ni, tak nak buat. Kemudian saya kata, apa salahnya kita buat artikel? Jadi saya dah bagi jawapan, sekarang ini, dia punya bilangannya terlalu kecil sangat, 3.7. Jadi masa zaman, macam zaman Mekah lah, terlalu sedikit sangat. Jadi bila ditanya pada Nabi tentang ya bila rumah Ammar bin Yasir mak dia dera hingga mati, dia tanya, ya Rasulullah, bukankah kamu Rasul, bukankah kamu Nabi? Kalau kamu Rasul Nabi, tak boleh kamu doa kepada Allah agar dia kamu ni Allah Ta'ala, inilah kamu tidak sabar, kau meniru gaji kepalanya. Kamu tak, belum sampai lagi. So saya mengharapkan orang seperti saudara lah yang timbul sendiri, bukan hanya di segi disiplin sains, juga disiplin yang lain, memahami ini dan cuba buat master PhD untuk mendalami ini, dan kemudian kita akan dapat mengembangkan. That is my opinion. Kalau ditanya kepada saya, memang itu bilangannya terlalu kecil. Program nak buat memang tak ada. Saya bimbang lagi yang bercakap itu pun masih dalam kerangka sekular. Itu saya bimbang. Dia cuba buat perbandingan apa yang dalam Quran, apa yang dalam sains. Lepas itu dia, oh ini Islamic Science. Jadi bukail. Jadi Turki punya tu. Balik sama. So sains Islam ini memang tak popular lagi lah ini. Tapi kita kena usahakan. Saya yakin dia akan besar ni dah. Okey, ada soalan lain tak? Okey, kalau tak ada kita boleh stop lah, ada 3 minit lagi. Dan kalau nak berkomunikasi dengan saya, telefon saya ada kat situ, saya punya email pun ada. Saya tak tahu selepas ini mungkin universiti akan tutup saya punya WhatsApp saya sebab saya tak boleh guna universiti punya. Saya bukan staf UKM lagi. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada saudara-saudari dan moga-moga beri ketabahan dan moga-moga saudara-saudari akan terus beristiqamah untuk mengambil kursus-kursus yang dapat meletakkan diri saudari untuk berjaya, dan saudara-saudari lah orang-orang yang akan membangunkan negara kita ini dan tamadun kita. Bukan di Malaysia saja, malah di dunia seluruhnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.